Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita kepada tajuk tata bahasa, iaitu senangnya belajar tata bahasa. Baik, sebagai pengenalan asas ya untuk belajar tata bahasa, cikgu suka untuk memperkenalkan tajuk ini ya, agar selepas ini apa yang kita dapat daripada yang kita pelajari hari ini memudahkan kita untuk belajar tata bahasa pada masa-masa seterusnya. Kita belajar bahasa Melayu. Jom. Sebagai pengenalannya kita melihat dulu aspek pembahagian sistem bahasa. Baik, kita tengok ya di bawah tajuk sistem tata bahasa ni kita ada tajuk umumnya ialah sistem bahasa. Baik, sistem bahasa ni terbagi kepada tata bahasa, ya, kemudian sintaksis, sistem ejaan, ya, sebutan intonasi, kosakata dan peribahasa. Ini aspek yang berkaitan tajuk-tajuk umum atau pembahagian dalam unit dalam sistem bahasa tersebut. Tata bahasa juga termasuk di bawahnya morfologi, bentuk kata, ya, pembentukan kata dan juga golongan kata. Di bawah sintaksis pula, frasa, apakah dia, klauza, ayat, jenis-jenis ayat, ragam ayat, susunan ayat, proses penerbitan, aspek tanda baca. Itu di bawah sintaksis. Kemudian bila melihat ejaan pula, kita lihat sistem ejaan, pola keselarasan, huruf vokal, ya, huruf vokal A, E, I, O, U, ejaan, kata pinjaman, ejaan kata dasar dan kata terbitan, ya. Kemudian kita pada bahagian sebutan dan intonasi pula. Ya, sebutan baku, intonasi ayat. Sebab tu kita belajar, ada uji kita belajar dan juga kita diuji dalam ujian lisan. Kemudian aspek penambah seterusnya ialah berkaitan dengan kosakata dan peribahasa. Ini sebagai satu penambahan. Kalau cikgu belajar tata bahasa, selalunya cikgu suka ada buku khas untuk kosakata ni. Cikgu namakan dia Bukoka, buku kosakata. Jadi apa saja kosakata yang baru, kosakata ni maksudnya perkataan yang baru, cikgu akan simpan dalam buku tu berserta dengan makna. Kemudian kita ada aspek peribahasa, ya. Apakah aspek yang meliputi ke perkara ini? Kosakata tadi, kosakata umum ataupun istilah. Kalau peribahasa pula, ada perumpamaan, simpulan bahasa, pepatah, perbilangan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan, ataupun perbidalan, ya. Baik, itu yang aspek yang di bawahnya lah. Baik, seterusnya. Kita pergi pada yang pertama, macam mana kita asas pengenalan bagi kita belajar tata bahasa. Semasa sekolah rendah dulu, kita belajar yang pertama, kita belajar masa tadika lagi ni kan, kita belajar huruf. Mengenal huruf. Awal lagi masa tadika. Ada yang 3 tahun dah pandai baca. Yang 3 tahun kan ada hebat kan. Mungkin ada yang lebih awal pandai baca kan. Okey, seterusnya huruf. Huruf ini, apa contoh huruf? Huruf A, B, C, D, E, F, G, I, H. Macam tu lah. 25 huruf tu kan. Baik, kemudian huruf itu akan membentuk, huruf apa? Membentuk suku kata. So, apa contoh suku kata? Ba, ca, ku, si itu adalah contoh suku kata ya. Suku kata terbagi pada ada dua juga ya. Pada bagi pada suku kata terbuka, suku kata tertutup. Baik, kata. Lepas suku kata membentuk kata. Baik, kata kita ada jenis je lah. Golongan kata. Kata membentuk apa? Kalau nak cikgu cepat je kata membentuk ayat. Belum lagi kata membentuk frasa. Ya, frasa. Kemudian frasa membentuk apa dia? Klausa. Klausa ataupun klauza. Ada yang sebut klausa. Ya. Bagi cikgu suka sebut mengikut ejaan tu. Macam mana ejaan tu macam tu lah kita sebut. Apabila membaca terutamanya ya. Klausa barulah membentuk ayat. Demikianlah susunannya.
pengenalan daripada sistem bahasa yang kita belajar dulu. Mula kita kena huruf, huruf membentuk suku kata, kata membentuk frasa, frasa membentuk klausa. Seterusnya, kita cuba bagi pula apakah aspek huruf, suku kata dan kata tu. Itu adalah tergolong dalam morfologi. Kalau yang tadi, kalau kita lihat di sini tadi tu morfologi ialah ada bahagian pembentukan kata dekat sini. Ya, baik, apa pula kategori bagi frasa, klausa dan ni? Itu adalah bahagian sintaksis. Kalau kita lihat tadi di atas sintaksis tadi, pembahagiannya jenis-jenis banyak lah. Ya, frasa, klausa, pembentukannya, bagaimana frasa nama, frasa kerja dan sebagainya. Baik, itulah asas pengenalan tata bahasa. Baik, kita lihat lagi. Ya, kalau kita lihat lagi, huruf. Huruf tadi kita terbahagi kepada berapa agaknya huruf? Ya, huruf terbahagi kepada, kita dah bentuk tadi huruf membentuk suku kata membentuk kata, kata membentuk apa tadi? Kata membentuk frasa, frasa membentuk, itu satu lagi ya. Frasa untuk klausa, klausa membentuk ayat. Itu bahagian morfologi tadi. Di samping itu, kita lihat, ya, huruf pula terbahagi kepada berapa huruf konsonan, huruf vokal. Kita lihat pula, ya, lepas huruf tadi, kita bagikan huruf membentuk apa? Tadi sama prosesnya. Kita pergi kepada suku kata. Suku kata pula terbagi kepada dua. Suku kata terbuka, suku kata tertutup. Ada lagi lah, kita tengoklah jenis dia ya. Kemudian lepas suku kata, kita pergi kepada kata pula. Kata pula terdiri pada, kalau ditanya apakah jenis-jenis kata? Atau dalam perkataan lain kat sini ya, bahagian ini ya, golongan kata. Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas ya. Ataupun disebut ini ialah golongan kata. Jadi bila ditanya apakah golongan kata dalam bahasa Melayu, ada 4. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Ya, itu jenis baik. Kita pergi balik. Tadi habis kepada kata, kita pergi seterusnya ialah pengenalan kepada kita pengenalan kepada frasa. Frasa terbagi kepada berapa? 4 juga. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Baik, semua itu diringkaskan sebagai FN, FK, FA, FSN. Inilah nanti asas kepada pembentukan, pola pembentukan ayat. Baik, kita lihat juga contoh perkataan ini. Ya, kenapa pula cikgu bagi perkataan burung ni? Kita lihat dulu pertama burung. Burung apa? Burung merpati. Burung merpati apa? Burung merpati putih. Kita tambah lagi kat depan dia. Anak burung merpati. Anak burung merpati putih. Berapa ekor? Seekor aja. Itu asasnya. Cikgu bagi tadi ya. Okey, perkataan pertama tu burung. Burung apa? Burung merpati. Burung merpati mana? Burung merpati putih. Lepas tu kita tambah lagi. Asal perkataan satu aja. Kemudian apa ceritanya? Terbang. Cerita terbang. Terbang apa? Tinggi. Kat mana pula? Di awan biru. Jadi macam ni kalau kita lihat asal perkataan tadi tu satu saja, satu-satu tapi cikgu sambung-sambung. Baik, apakah perkataan yang disambung-sambung ini? Seekor anak burung merpati putih terbang tinggi di awan biru itu cikgu sebut sebagai klausa. Kenapa pula sebagai klausa? Sebabnya sempurna sebagai ayat tetapi tiada tanda baca sama ada huruf besar, koma ataupun noktah. Itu yang tadi ya kita belajar lepas tadi frasa tersebut pada klausa pula. Baik, seterusnya. Lepas klausa tadi apa? Ayat kan? Ayat. Kita lihat pula bagaimana pembentukan ayat. Okey, ayat ini mesti ada subjek dan predikat. Ya, subjek mesti ada predikat dan predikat. Di manakah subjek ayat ini? Ya, subjeknya ialah seekor anak burung merpati putih terbang tinggi di awan biru. Mana predikatnya? Predikatnya, ya, itu adalah predikatnya. Terbang tinggi di awan biru. Okey, subjek seekor anak burung merpati putih. Predikat terbang tinggi di awan biru. Ya, maka itu lengkaplah sebagai satu ayat. Ya, sebagai satu ayat dan lengkaplah sebab dah ada dah penanda ni huruf besar dan ni huruf
Noktah dah lengkap dah. Maka ini sempurna sebagai satu ayat. Kalau ditanya pola ayat, nanti kita belajar pola ayat dalam tajuk yang siri tajuk yang akan datang. Ya. Ini sebagai pengenalan sahaja, iaitu meliputi tadi apa dia? Huruf, suku kata, kemudian suku kata kata, kemudian kata membentuk frasa, frasa membentuk klauza, klauza membentuk ayat. Gitu tadi ya, itu untuk tahap tadi. Baik, kita lihat contoh ayat ini pula, pembahagian ayat ini. Okey, Aisyah suka membaca. Daripada tadi pun kita dah tengok dah, perkataan tadi satu perkataan saja dikembang-kembangkan. Akhirnya dia menjadi ayat. Ya. Baik, seterusnya kita tengok ayat ni pula. Adakah dia sempurna sebagai satu ayat? Kita lihat pembahagian ataupun pembinaan ayat ini. Baik, Aisyah anak jiran saya. Aisyah yang mana? Aisyah anak jiran saya. Apa cerita Aisyah anak jiran saya tadi? Ya, saya yang cantik. Okey, jadi apa ceritanya? Kat sini lah ya, suka membaca. Suka membaca apa? Suka membaca buku. Membaca buku, novel sejarah, tulisan Pak Abdul Latif Talib. Ya, penulis sejarah nombor 1 Malaysia. Jadi manakah subjeknya? Subjeknya Aisyah. Subjeknya dan panjang. Tadi mula-mula subjeknya pendek aja kan. Aisyah suka membaca kan. Aisyah. Kemudian suka membaca predikat. Tapi bila kita lihat sekarang ni ayatnya telah diperluaskan. Maka apabila nak kenal pasti mana subjek dan predikat, kita kena sebut semua. Aisyah anak jiran saya yang cantik. Itu subjek. Mana predikatnya, ceritanya, apa ceritanya? Suka membaca buku novel sejarah tulisan Pak Abdul Latif Talib. Ya. Contoh ini membawa kepada kita ambil mengenali bagaimana pembentukan subjek predikat dalam satu ayat. Yang mana daripada perkataan yang satu perkataan ataupun perkataan yang kecil dikembangkan menjadi lebih panjang dan lebih luas. Penting di sini, walau bagaimana panjang pun ayat tersebut, kita kena kenal mana subjek dan mana predikat. Dan apabila hendak kita keluarkan ataupun soal manakah subjek, kita harus membawa semua perkataan yang frasa yang berkaitan dengan subjek tersebut. Jangan ambil satu saja, kena ambil semua. Kalau contohnya macam ni tadi, sedangkan ada macam ni, ya, Aisyah anak jiran saya yang cantik, maka janganlah kita ambil Aisyah ni saja. Ya, kita kena ambil sini, ya. Kita ambil Aisyah anak jiran saya yang cantik. Kalau ada itu boleh tambah itu. Okey, apa ceritanya? Suka membaca buku novel sejarah tulisan Pak Latif Talib. Itu adalah paling mudah sekali asas bagi tata bahasa sebelum kita pergi ke seterusnya, ya. Baik, itulah daripada cikgu pengenalan bagi tata bahasa. Okey, kita jumpa lagi pada siri akan datang. Terima kasih. Terima kasih kerana berkunjung ke channel Cikgu Rusia. Sila like, komen, share and subscribe. Terima kasih.